sejahtera dan selamat datang ke Smart Talk Sabah. Saya Joanna Suhaili Rampas dan hari ini kita bersama dengan seorang ahli politik yang sudah lebih 2 dekad di Parlimen. Ahli Parlimen Beluran sejak tahun 1999 dan juga pengerusi Perikatan Nasional Sabah dan bekas Timbalan Speaker Dewan Rakyat dan juga bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Terima kasih Datuk kerana hadir. Terima kasih kerana menjemput di podcast ini ya. Ya, sebenarnya YB ni bukan seorang yang asing lagi lah bagi saya sebab saya kenal YB ni sejak saya umur 4 tahun lagi. Ya. Dan ketika itu Datuk dengan my mom bersama-sama dalam parti akar masa tu. Dan jadi hari ini bukan sekadar podcast lah kiranya, tetapi kiranya macam satu pertemuan semula selepas lebih 30 tahun. Exactly. Yeah. So dan Makar dulu your mother was our ketua wanita. I was the secretary general of the party. Correct. Okay. Long time ago. Long time ago. Ya, jadi kira dia back to memory lane lah. Okay, so dan kebetulan pula kita hari ini dalam podcast hari ini kita sudah berada di ambang PRN. Tidak lama lagi ni. Bila-bila masa lagi ni, Datuk kan. Jadi episod ini memang penting kerana ini adalah momen-momen yang penting untuk rakyat Sabah mendengar terus daripada Datuk sendiri. Bukan sahaja daripada rekod lalu tetapi now on record on podcast, you know. Okay, jadi terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Smart Talks. Now, YB, sebelum saya bercakap lebih lanjut, YB ni memang ada satu trademark dengan topi Scotland ni. Bila saya fikir kan, dia macam politik di Sabah ni kadang-kadang ada persamaan dengan Scotland juga. I don't know, just kebetulan pakai topi macam ni. So how I analogi dia begini kan, Edinburgh ni selalu berhadapan dengan London. Okay. Right? Soal identity kan, soal autonomi and then soal kuasa, you know. And then saya rasa hari ni pun kalau saya tengok Datuk ni ada satu persamaan yang dengan pemimpin-pemimpin yang macam di UK, contohnya Gordon Brown, right? Alistair Darling. Diorang ini daripada Scotland tetapi pro kepada London Conservatives, right? So ataupun okay, say this Labours, Gordon Brown was a Labour. I mean, at the end of the day, it's still it's a national party lah kiranya kan. Tapi orang Sabah atau orang Scotland kan. So kita berbalik kepada Sabah pula kan. So mungkin orang lain mungkin lebih yakin untuk memilih local party, untuk untuk kita get our autonomy back, soal identity, kuasa dan sebagainya. Tapi Datuk sendiri memilih berada dalam Parti Nasional. Adakah ini pilihan strategi ataupun falsafah politik peribadi Datuk sendiri? Saya melihat apa juga yang dinaratifkan oleh orang politik. Dia macam orang jual goreng pisang. Ada goreng pisang dengan coklat, ada orang jual goreng pisang dengan cheese, ada goreng pisang original. To me, konsep dan naratifnya sama tu. Okay. So tentu sekali parti-parti lokal pada ketika ini bercakap tentang local based party sahaja. Ya, itu naratif yang mereka buat, mereka bina untuk mempromosikan perjuangan dan parti mereka. Okay. Tetapi dalam konteks yang sebenar, adakah itu yang dimahukan oleh rakyat? Pergi pilihan raya. Kita tengok keputusan pilihan raya kelak. Sama ada itu akan diterima secara total ataupun bagaimana, ataupun rakyat boleh melihat perspektif politik yang berbeza. Katakan anak-anak yang lahir pada tahun 1990, just like you, Joanne. Ketika itu PBS masih memerintah. 1994 was the last state-based party government. Kemudian diambil alih oleh Barisan Nasional sampai tahun 2018. So those generation yang born di sana, adakah mereka boleh terbawa dengan konsep parti lokal ataupun parti nasional ataupun parti hybrid? You know, kadang-kadang pemimpin kita ini dia kata,
orang Sabah hanya mau parti lokal. Itu naratif yang mereka bina. Kerana asas politik mereka adalah sebegitu. Tetapi saya melihat Sabah ini perlu dekat dengan kerajaan persekutuan. Perlu dekat dengan politik nasional. Cuba kita lihat. Parti-parti Sabah ini akhirnya nanti selepas pilihan raya negeri, selepas pilihan raya umum parlimen, dia akan pergi KL tau. Untuk membentuk gabungan mana satu parti yang memerintah Kuala Lumpur. Saya melihat bagaimana pemimpin-pemimpin Sabah selepas PRU yang lalu. Ketika Tan Sri Muhyiddin, kita Perikatan Nasional mendapat 74 kerusi. Kemudian ada sokongan daripada Sarawak, ada sokongan daripada UMNO beberapa orang. Kemudian parti-parti Sabah, pemimpin-pemimpin parti Sabah pun berkunjung ke Kuala Lumpur untuk menandatangani SD dan menyokong Tan Sri Muhyiddin. So akhirnya engkau bercakap tentang parti lokal, tetapi akhirnya mencari gabungan parti nasional untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. So Sabah perlu dekat dengan kerajaan persekutuan, perlu menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan dalam konteks politik nasional. That is where our stand is. Kita mahu Sabah ini diangkat melalui parti nasional supaya kita dekat dengan parti nasional untuk membentuk kerajaan nasional. Gone were the days bila kita bercakap kita memperjuangkan hak Sabah, tapi melihat daripada perspektif Sabah. Duduk di kementerian ini saya tengok dululah ketika ada peluang jadi menteri di peringkat persekutuan. Saya melihat Sabah, problem Sabah daripada perspektif yang lebih luas. Kadang-kadang kita cakap kita nak menyelesaikan masalah Sabah, tetapi sebenarnya kita bertapak di tampuk yang kecil, tidak melihat dalam konteks yang besar. Kita jadi bercakap tentang menjadi pelaksana dasar dan bukan pengubal dasar. Orang Sabah mesti jadi pengubal dasar. Pemimpin-pemimpin Sabah mesti duduk di dalam kerajaan persekutuan supaya lebih banyak perkara yang dapat kita selesaikan untuk melaraikan pelbagai masalah yang sedang dihadapi oleh negeri Sabah. So saya melihat Sabah, naratif Sabah politik parti tempatan ini tak apalah, tetapi sama ada ianya akan diambil, dibeli secara bulat-bulat, secara total oleh rakyat Sabah, itu akan ditentukan melalui pilihan raya. Okey. Bagaimana Datuk melihat sentimen Sabah for Sabahan ini sekarang? Sebab kalau ikut this is what I have been going to the ground and kita tengok what's happening di Sabah from an academic point of view, kita melihat pengundi-pengundi di Sabah ini are pragmatic. I call them pragmatic. Yeah, I do. Okay. Kerana kenapa kalau kita lihat Sabah for Sabahan sentiment ini saya nampak dia tidak unison di Sabah. It doesn't rhyme in unison. Kenapa saya katakan begitu? Di bahagian pantai timur mungkin kurang sedikit didengar perkara ini atau Joanne, could you perhaps clarify this, because kalau saya melihat dia macam dia scattered. It's not all that once I agree. I agree. But secara konsepnya tak salah. Secara konsepnya bercakap tentang Sabah for Sabahan tak salah. Di Johor dia ada konsep bangsa Johor. Yes. Bangsa Johor. Bila kita belajar dulu di kampus local university lah. Local university. Around 3 universiti lokal ni. So dia ada persatuan anak-anak Sabah, persatuan anak Selangor, persatuan anak Sarawak. So di kampus sendiri pun kita ada kepelbagaian, tetapi kita ada identiti negeri. So bila orang Sabah bercakap tentang Sabah for Sabahan tak salah. Yes. Bagi saya konsepnya tak salah. Tetapi mau capai kehendak untuk meraih kebaikan untuk Sabah, mungkin kita berbeza. I agree with you, ada certain area tak berapa menonjol dari segi percakapan tentang Sabah for Sabahan. Ada certain area, ada certain district, ada certain daerah mungkin lebih kerap bercakap tentang Sabah for Sabahan. Saya di PN pun, Perikatan Nasional, saya bercakap, saya orang Sabah, bagi saya tidak salah bagi kita bercakap tentang Sabah for Sabahan. Melihat tentang konsep bangsa Johor di kampus, persatuan anak-anak Selangor, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Yang itu sifat meraih identiti negeri. Nothing is wrong with that. Nothing is wrong. Cuma yang
membezakan kita di Sabah ini. Ada orang bercakap bahawa untuk meraih kebaikan dan manfaat yang lebih tentang konsep for Sabah Persabahan ini, dia mesti melalui local based party. Di sini bezanya lah. Bagi saya, no. National based party pun boleh meraih kebaikan dan manfaat. Kehendak untuk melihat Sabah diraih secara lebih dekat dengan kerajaan persekutuan. So, konsep tak salah, tapi mungkin pendekatan berbeza. Kalau saya boleh tambah, Dato', and correct me if I'm wrong, saya lihat perkara ini kalau in terms of Sabah Persabahan, mungkin maksud Sabah Persabahan itu mungkin berbeza daripada setiap golongan, kan? Boleh dikatakan Sabah Persabahan kerana apa? Maybe just for from a political point of view, contohnya, kan? Maybe some Sabah Persabahan is just that, okay, you know, as you mentioned, dia ada satu semangat kekitaan itu, dia as a Sabahan, you know. Right. Let me clear that. Yes. Sabah Persabahan dia, that concept is different. Sabahan concept is different. Dia selalu berkait dengan MA63, kehendak itu. So bila kita bercakap tentang Sabah Persabahan, bagi orang Sabah dia ada satu semangat dan matlamat yang besar untuk meleraikan kehendak-kehendak Perjanjian 63. Yang itu adalah semangat besarnya. Semangat besarnya bila kita bercakap semangat MS. Sabah is very unique tau. Kita membentuk Malaysia. 3 entiti membentuk Malaysia. Melaya, Sabah dengan Sarawak. 3 entiti. Ialah 3 entiti yang tak ada persamaan pun. Di mana persamaan kita adalah kita di bawah penjajah British. Persamaan kita, itulah persamaan kita. Kemudian apabila kita British balik ke negara asal mereka dan kita diuruskan sedemikian rupa untuk membentuk senegara baru. Melaya campur Sabah dengan Sarawak termasuk Singapura lah. Dan mewujudkan satu negara baru. So dalam pengujudan negara yang kita panggil Malaysia itu, dia ada prasyarat. Okay? Orang di Sabah dia ada semangat yang menebal tentang MA63. Bila kita bercakap MA63, dia ada perkara 112. Kehendak bahawa 40% dipulangkan. Whatever is collected from the state to be returned to the state. 40% to be returned to the state. We are the only state in Malaysia yang ada provision in the Perlembagaan Persekutuan. You see, that's why dia bila kita bercakap pasal Sabah Persabahan, di antara dia perkara itu adalah MA63. Dan MA63 yang paling glaring kehendak rakyat Sabah, that 40% to be returned. Sarawak dia, setiap negeri ini dia ada peruntukan di bawah perkara 109. Semua negeri ada. Jadi berapa banyak peruntukannya, kuantumnya mengikut berapa faktor populasi, faktor-faktor dan sebagainya, beberapa faktor. Bagi Sabah dan Sarawak dia ada peruntukan khas dia panggil di bawah perkara 112 C dengan D. So that's very unique. But Sabah dia berbeza dengan Sarawak, belum ada pulau pun ada 112 C, tapi Sabah dia ada 40% quantum return di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 4 Roman jadual ke-10. Dibaca bersama dengan perkara 112 dan 112 C dengan D. It's there 40%. So bila orang bercakap Sabah Persabahan, betul, semangat secara umumnya kenegerian, tetapi dia ada intipati di belakang yang besar. Kehendak orang Sabah untuk kerajaan persekutuan honor, tunaikan perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. 40% to be returned to the state, whatever is collected from the state. Okay. Sarawak doesn't have this. So that's why Sabah Persabahan dia menebal. Hanya perkara-perkara lain, perkara keseimbangan, prasarana, ekonomi, peluang, kedudukan di dalam kerajaan persekutuan. Itu antara intipati yang kehendak orang Sabah. Bila bercakap tentang Sabah Persabahan, dat merangkumi kesemua kehendak-kehendak itu. Tetapi kehendak besarnya adalah perkara 112. Yang semua sependapat. Dalam warisan dulu pun berjuang perkara yang sama. Orang dalam PBS, orang dalam STAR, UMNO,
Tapi ada juga pemimpin-pemimpin yang tidak faham tentang perkara ini, yang nak kompromiskan 40% tu. So ada pemimpin kita yang pergi mahkamah. Kemudian tarik balik bila suduk dalam kerajaan. Ada pemimpin dalam kerajaan sekarang ni dia kata, we cannot give 40%. What about the other states? You see how ignorant they are. There are certain leaders now in the government said we cannot. How can we pursue 40%? How about the other states? How about if everybody start asking 40%? No, we are the only state that has that quantum di dalam Perlembagaan Persekutuan. Okay. See, so itu yang membezakan kita. To me, semangat Sabah-Sabahan tak salah, tidak salah. Dia harus dilihat di dalam perspektif nasional dan kehendak. Tetapi itu sekali banyak perkara yang persamaan kita dengan parti kerajaan, parti pembangkang, pemimpin kerajaan, pemimpin pembangkang dalam konteks menuntut hak kita di bawah Perjanjian 63. Okey, saya mau tanya Datuk, since Datuk adalah pengerusi Perikatan Nasional Sabah kan? Okey, jadi bercakap tentang 40% tadi. So I would like to quote apa yang telah kena mention lah oleh Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini. And dia berucap di I think it was East Coast. AGM, AGM, right? And then dia kata bahawa apabila PN menjadi kerajaan, okay, so now we are talking first on federal punya politics. Okay, so MA63 termasuk 40% hasil persekutuan untuk Sabah akan dijadikan manifesto. Now, Datuk, before that, every single national party will say this. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada. I mean, yes, saya tidak nafikanlah PH ada juga. Dia sudah buat some of MA63 ada dilaksanakan. Namun persoalannya 40% ini banyak duit itu kan orang bilang. Kita tidak tahu pasal orang tidak beritahu berapa dia collected. Sama juga, exactly. So now what makes you convince? What can you convince to the Sabahan that okay? When Muhyiddin said kalau PN menjadi kerajaan, he was a prime minister 2020, right? Up to 2022. Okay. But of course at that time kita tahulah memang kita ada kekangan COVID, and then ada emergency, declared emergency pada masa itu, dan mungkin tidak banyaklah yang boleh dibuat. Dan kita tahu bahawa apabila kita lihat setiap kerajaan yang dibentuk oleh federal government daripada tahun 2018 sehingga sekarang, setiap kali ada jawatan kuasa MA63. Sentiasa ada, kan? Tetapi hasil yang 40% ini tidak ke mana. This is the problem. Dia macam orang tak percaya bila kita cakap. Correct. So pemimpin tempatan ni, ramai pemimpin tempatan, dia sinis lah. Dia bilang betul kah dia lagi macam you don't blame them, Joanne. Yeah, I mean, I'm also saying the same thing. Dulu bila kita masuk politik, I just want to go bagi preamble dulu. Dulu bila kita masuk politik dulu, setiap parti dulu dia janjikan kita akan pulangkan Labuan ke Sabah. Dia akan pulangkan. Satu lagi isu, setiap parti masuk dalam manifesto ini. Kita akan kaji semula, kita akan pulangkan pelarian Filipin, IC palsu dan sebagainya. Adakah berlaku? Labuan is still there in Labuan, Federal Territory. So saya tahu, bila Perikatan Nasional bercakap tentang we will honor this 40% melalui ucapan Tan Sri Muhyiddin, memang ramai yang tidak percaya because dia sudah jadi retorikah politik. Pasal everybody is saying that. Okay, semua orang bercakap itu. Sekarang ni kerajaan ini pun dia bercakap tentang ada jawatan kuasa khas. Tan Sri Muhyiddin masa Perdana Menteri pun ada jawatan kuasa khas tentang bagi Sabah dan Sarawak, MA63 dan sebagainya. Pengurusi dia Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, setiausaha sekretariatnya dipengurusikan oleh Maximus Ongkili, bertaraf menteri ketika itu, menteri Jabatan Perdana Menteri. So ada jawatan kuasa tetapi kita tidak sampat. Okey, ada jawatan kuasa sekarang, ada improvement, ada progress. Dulu ketika Mahathir punya time 23 million something like that dibagi kepada Sabah. Kemudian masa kita orang jadi kerajaan 153 or 156 million. Kemudian apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, first year 200 million, kemudian 400 million, this time around is 600 million. There's some progress there. There's some progress. Tetapi tidak ada kerajaan yang benar-benar meletakkan, you got this much and I want to return 40% this much. Tiada.
Tiada kerajaan. That's why saya di Perikatan Nasional ini, saya beritahu Tan Sri Muhyiddin, saya beritahu di dalam persidangan kami 2 consecutive years dalam persidangan parti kita. I said you must honor this. This is the Perlembagaan Persekutuan. Di dalam mesyuarat PN, Jawatan Kuasa Tertinggi PN, saya juga usulkan ini dan dipersetujui. Now kita akan honor. Sebab itu saya katakan Tan Sri, kita mesti letakkan ini di dalam manifesto negeri. Tetapi manifesto negeri dia tidak boleh laksanakan 40% ini. But this is a preamble to the federal government that PN is going to form after the next general election. Okay. Yeah. Okay. So kita preamble. Kita akan letakkan di dalam manifesto kita. Tetapi kita akan laksanakan bermula hari pertama kita menjadi kerajaan persekutuan. We will honor this. Saya akan pastikan sebagai orang Sabah yang duduk dalam kepimpinan Perikatan Nasional, naib Presiden Bersatu, duduk sebagai Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, saya mau kerajaan, the next government to honor this. Kita tidak tahu berapa banyak. Jeffrey kata we are supposed to get 2.3 billion. I do not know. Because bacaan saya daripada siaran-siaran. Kerajaan negeri ini sudah 8 kali, 9 kali mengutus surat kepada Kementerian Kewangan. Bertanya, how much did you collect from us, from Sabah? Oh, he says, we didn't get the reply for the last 5 or 6 or 7 or 8 letters they sent to the finance minister in KL. So we do not know how much. But right now, ada progress 600 million now. But I think it's more than that. But PN, I wanted to promise, PN is going to promise, will promise, kalau kita form federal government, after the next general election, we will honor from day one. Okay. Hari pertama kita jadi kerajaan persekutuan, kita akan honor that 40%. Saya akan fight ini sampai mati. That the next federal government yang kita punya, kita akan form. But that would what is that? Kita kerajaan yang berdaulat, yang melihat Perlembagaan Persekutuan. Honor this is the Perlembagaan Persekutuan unless it is reviewed. Dia tidak review pun. Dia kata 10 tahun 1973 boleh review, but they never review it. She's still there. So we must honor it. Kenapa tak boleh honor? See, that's the problem. Ramai yang tak faham. Pemimpin-pemimpin, rakan-rakan kita di Semenanjung ramai yang tidak faham tentang ni. Orang Sabah pun ada ramai tak faham. Dia kata kalau kita bagi 40% lain negeri macam mana? Dia minta juga. Sedangkan dia orang tahu tak ada. Dia orang tak tahu dia tak ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Right. Ya, Sarawak pun tiada kuantum 40%. 40%, But Sabah in Sarawak dia ada provision for peruntukan khas. So we'll honor this. Tapi saya tahu orang Sabah tidak percaya. Tak apalah. Tidak apalah itu. Dia orang tidak percaya. Dia orang tidak percaya. Oh, dia kata ini retorika politik. Ada pemimpin kerajaan sekarang ni, JRS punya pemimpin, dia kata, kami yang dulu sorakan ini. Dia kata, ini kamu orang baru bercakap-cakap saya, kami dulu sorakan. It doesn't matter siapa bersuara dulu, siapa bersuara belakang. To me. Tetapi yang matters adalah kerajaan yang mau honor this. Bagi kami peluang untuk pimpin kerajaan persekutuan. Okay. Dan saya akan pastikan PN akan honor this. Hari pertama kita orang jadi kerajaan. Bukan back that. From day one kita jadi kerajaan, kita akan start paying the 40%. Right. Kembalikan the 40%. Before we talk about persekutuan, we know that menjelang PRN ini, kita tengok PRN Sabah sekarang juga kan. We are talking 2 years in advance sudah ini Dato'. Tapi that's good. That's good, you know. Tapi kita kembali kepada ambang ini PRN fever. So coming back to your 40% and then kita punya MA63 punya isu ni kan. Okay. Satu perdebatan besar menjelang PRN ini adalah soal parti nasional lawan parti lokal. Okay? Right? Okay. So ada yang kata, okay, hanya parti lokal sejak yang betul-betul faham Nadi Sabah. Okay? Nah, ada dulu. Jadi, okay, sekejap. Okay. Let me put my lay my case, okay? So, kerana ada cakap, pemimpin dan kepentingannya berpusat di Sabah. Alright? Now, sebagai wakil sebuah parti nasional, okay? Bagaimanakah Datuk menjelaskan perbahasan ini? Sebab ramai yang tanya, okay, bukankah parti lokal ini yang lebih mudah jaga autonomi dan tidak terikat daripada agenda Malaya? Oh, tidak terikat. Yeah, okay. Agenda Malaya. Okay, so because this is how this is the issue that people are saying. Why do you want to vote for Malaya punya parti? Okay. Kan? Okay, I got you. Okay. JRS lah, parti lokal dia orang kan. Kononnya dia orang parti lokal lah. Tetapi mereka bergabung membentuk kerajaan hybrid kan. Parti lokal plus hybrid. Okeylah dia orang cakap parti lokal. Dia orang cakap bahawa dia orang tidak ada master di KL. Master dia orang dekat negeri.
kan? Dia orang decide for the state, kan? Dia orang ada decide political direction dia orang. Betul kalau dia orang independent, bebas menentukan arah tuju politik mereka. Take for example lah. Mereka kata mereka mau tanding solo. Tetapi mereka tidak boleh tanding solo. Mereka terikat dengan KL. So apa beza DAP, apa beza PKR yang terpaksa menunggu presiden mereka di Kuala Lumpur dengan PGRS, STAR, PBS dan 867 parti yang bergabung dalam JRE yang semua parti lokal itu. They can't even decide dia mau tanding solo. Mereka terikat dengan KL. You see, di mana otonomi local party ini, local based party dalam perspektif yang itu tidak boleh. Maknanya dia orang tidak boleh lari, macam mana pun tidak boleh lari. Okeylah, tak apalah. Dia orang cakap bahawa Sabah ini harus dipimpin oleh parti lokal. Selalu mereka cakap bahawa kita mesti contohi Sarawak dipimpin oleh parti lokal dan dikerajaankan oleh parti lokal daripada dulu sampai sekarang, dan mereka maju konon. Okeylah, saya terimalah Sarawak maju. Pada persoalan saya itu, adakah Sarawak maju kerana parti lokalnya ataupun pemimpin-pemimpin dia? He's still the pemimpin Joanne. Di Sabah ini kita sudah bertukar parti daripada USNO, daripada Berjaya, pergi PBS, pergi Barisan Nasional. Dia tidak ada sudah kita bercakap pasal parti lokal, kerajaan lokal bila kita orang duduk dalam kerajaan Barisan Nasional 1994 sampai 2018. That generation tidak bercakap sudah parti, bahawa kita mesti parti lokal, kerajaan parti lokal. Tidak sudah. For over 20 years ketika Barisan Nasional memerintah, kita tidak bercakap pasal mesti kerajaan lokal, parti lokal, only parti lokal. Tidak sudah. Kita sudah expose kepada kerajaan hybrid antara parti lokal dengan parti nasional. Sarawak, yes. Kalau kita contohi konsep Sarawak parti lokal, yes, betul, daripada dulu sampai sekarang. Pasal senario politiknya, landscape politiknya memang sedemikian. Dia orang memang parti lokal all the time since independence sampai sekarang, tidak ada parti lain, tidak ada kerajaan hybrid. Sabahan, the years yang kita dibuat Barisan Nasional is already parti lokal campur parti nasional. So kenapa sekarang lagi mau advocate? Okeylah, itu keselesaan. To me is all keselesaan, kelangsungan politik kepartian masing-masing. Dia generation yang born during Barisan Nasional time, dia ada mengingatkan, saya mau parti lokal saja. Kita sudah UMNO daripada 1991 sampai 2018. Since 1991 until now, UMNO sudah masuk Sabah. Okay. UMNO tidak masuk di Sarawak, pasal tidak pernah UMNO masuk di Sarawak. Yang masuk Parti Nasional di Sarawak, DAP dengan PKR, tetapi limited, sebagian besar konstituensi di Sarawak itu masih parti lokal. So mereka melihat konsep mau dicontohi, tetapi mereka lupa bahawa sejarah politik Sabah sudah lama berubah. Orang tidak bercakap parti lokal. Kita tidak perasaan pun parti lokal kah? Tidak. Parti lokal masa UMNO di sini pun orang dia, pemimpin dia orang lokal. Haji Ji itu pemimpin UMNO, Tan Sri Musa TYT itu Tun Musa sekarang pemimpin UMNO dulu for over how many years? Berapa semua kita orang-orang Sabah duduk dan menerima konsep parti nasional bertapak di negeri. They already. PBS ketika itu pun bergabung dengan parti nasional. Dia orang keluar daripada Barisan Nasional, keluar 1991, dia orang keluar, tetapi mereka balik dalam BN 2012. Saya ingat semua ni, pasal saya sebagian daripada sejarah itu. Mereka balik Barisan Nasional 2012. After how many years, 7-8 tahun menjadi pembangkang, mereka kembali. Maknanya akhirnya orang Sabah realize, okeylah, satu ketika kita boleh meraih kebaikan sebagai parti lokal dan kerajaan lokal. Tetapi satu ketika kita sudah menjadi kerajaan hybrid antara kerajaan parti lokal dengan parti nasional. Okay, we have undergone that processes. Kita sudah progress ke hadapan. Ya, tidak, maknanya orang Sabah ini tidak perlu kembali menilai konsep. You don't have to. Tetapi kita harus menilai melahirkan pemimpin Sabah yang boleh mengangkat martabat Sabah. We have to be better. Kita mesti sepatutnya better daripada Sarawak.
Tetapi kita orang banyak sudut kita orang ketinggalan daripada Sarawak. Mereka lebih kehadapan dari segi pendekatan, kebaikan, meraih hasil bumi daripada kita. Kita tengok apa yang jadi dengan mineral kita. Kita punya konsep pendekatan bisnes yang kita buat, dia macam konsep kita melaksanakan mengurus kayu belak dulu. So balik lagi, dulu kita urus bisnes macam politik kayu balak. Sekarang kita ada kekayaan baru, kita mau urus lagi melalui politik mineral. No, kita tidak boleh urus kekayaan macam kita mengurus balak dulu. Sebab tu bila habis balak, rakyat kita miskin, negeri kita tidak cukup infrastruktur dan sebagainya, because tidak digunakan tidak diurus sebaik-baiknya. Kita sekarang ada kekayaan baru mineral. Kita mesti urus itu. Jadi kenapa kita bergaduh pasal local party, national party, kerajaan ini, kerajaan itu sepatutnya? No, kita sudah progres ke hadapan. Kita sebenarnya bercakap tentang macam mana mau urus kekayaan dengan baik, membelakangkan tentang konsep kita parti lokal. Alamak, kita tidak ke hadapan, tidak progres ke hadapan. Kita mesti progres. Perbincangan melalui parti lokal, parti nasional, belakang sudah. Kita ada satu harta kekayaan yang besar, patut diurus dengan baik. So, Sabah patut pilih pemimpin-pemimpin yang tahu mengurus, bukan dibelenggukan dengan konsep, tetapi harus diisi dengan konten yang lebih berguna untuk mengangkat martabat rakyat Sabah. Kalau saya boleh rangkumkan apa yang Datuk cakap ini, it's more of a leadership issue lah Ben. Exactly. Yeah. Whatever political party pun, if you have a good if you have bad governance, then that's But our leaders, our leaders, dia fikir orang muda ini tidak progres. Dia fikir orang muda tidak progres. Dia fikir orang muda ini masih lagi dibelenggu dengan politik yang ini, politik yang ini, politik yang ini. My PhD thesis saya cakap tentang, saya buat kajian tentang politik kesukuan ketika UMNO memerintah di Sabah, dalam bahasa Inggeris lah. So, saya dalam tahun yang UMNO memerintah itu saya dapat melihat bahwa pengaruh-pengaruh kebudayaan, persatuan kebudayaan ini ketika UMNO memerintah dinetraliskan. Jadi UMNO menjadi unifier. Tetapi pada pemimpin kita yang masih dibelenggu dengan konsep yang lama, dia fikir kita masih lagi dipengaruhi dengan ini, konsep ini. Tak, orang muda tidak join. Your generation, I'm sure, lebih ke hadapan pemikiran dia, lebih progres. Dia lebih jauh menilai bagaimana Sabah ini patut diurus dengan yang baik. Soal budaya, soal kesukuan, soal agama, sudah lama kita tidak berfikir tentang itu. Saya rasa generasi baru ini. So kita lebih melihat, pemimpin mana yang layak, yang perlu diangkat. Bukan konsepnya, tetapi kontennya. Pemimpin yang ada kualiti. Inilah kehendak generasi muda sekarang ini saya tengok. Dan ini akan berlaku. Saya harap dia akan berlaku melalui PRN kali ini supaya Sabah boleh dipimpin oleh pemimpin yang kehadapan pemikirannya. Bukan soal-soal remeh, politik, orang-orang politik yang masih menjanjikan Labuan untuk dipulangkan di sini. Orang Labuan sendiri pun tidak mau balik pergi Sabah. So kiranya di sini kita tidak menolaklah kerjasama dengan Parti Nasional lah. Nothing wrong. Okay. Nothing wrong to me. Tapi mau asasnya pula datang daripada kepentingan Sabah dulu lah kan. Exactly. I do that. So but then the idea is that yang pegang kerusi lebih, contohlah kan kita ada 73 kerusi. Ya memang kita ada 73 seats di Sabah, right? Tapi idea dia ni sekarang kalau saya tengok di Sabah ini kan, baik, betul lah cakap Datuk, if we see daripada tahun 94 sehingga sekarang, for us to have a local based party 100% itu mungkin tidak dapat sudahlah. Okay. As much as kita mau macam Sarawak, tetapi I think it's base dia terlampau jauh sudah mau fikir apa kita mau sampai. Namun saya percaya Datuk, kalau sekarang ini kan orang Sabah ini dia mau satu barang saja, kau kasih selesailah kami punya jalan raya, kau kasih selesai air kami, kau kasih selesai elektrik kami. You know, kenapa orang marah dengan kerajaan sekarang ini? Because of that basic amenities had gone bad to us. Dulu kita ada masalah air. Bukan kita cakap kau selesai masalah air, tidak. Bukan kau cakap selesaikan semua, tidak masalah. No, but at least you manage the problem. Dulu kita ada gangguan air, tetapi kerajaan yang lalu berjaya untuk menangani dan mengurus masalah
At least tidak banyak gangguan. But this time, sampai itu orang marah, orang muda marah. Bukan senang hidup tanpa air, buka pipe tiada air. Lampu mati tu okey lagi, air susah. Kalau di kampung saya tidak apa, ramai banyak kawasan saya yang tidak air. But orang yang tinggal di bandar ini, di Sepanggar, di Tawau, di Sendakan bandar, Kota Kinabalu, generasi muda ini tidak pernah terbayang. Generasi mereka yang sudah lama tinggal di bandar, lahir di bandar, besar di bandar, bersekolah di bandar, keadaan yang begini teruk sekarang tidak diurus. That's the reason why ramai anak muda keluar. Ada himpunan besar-besaran, mereka keluar berhimpun besar-besaran kerana orang marah dengan kerajaan. Tapi one of my research, my PhD research now, Datuk, since you mentioned about anak muda, because I'm doing research on preparedness of Undi 18. Okay, kita lihat bagaimanakah kesiapsiagaan anak-anak muda ni untuk berpartisipasi dalam politik. So what I mean is participating dalam konteks ini ialah mengundi lah. Alright. Now, preliminary findings, ini saya minta pandangan Datuk sendiri ya. Preliminary findings, we've seen that ramai anak muda kita ini, dia sangat bersedia, dia faham. Tetapi problem dia tidak akan turun mengundi. Political apathy. Now, that is going to cause a status quo in our political landscape. So as much yang kita mau ramai yang mungkin tidak puas hati ataupun mungkin either they want to stay or they want to change or whatsoever, tetapi masalah dia di kalangan anak muda ini sekarang, they are so jarred off with the political musical chair yang ada di Sabah. Tak, dia ini pilihan raya kali ini ada pilihan raya yang kedua. Generasi 18 tahun akan mengundi. First, actually, for Sabah, yes. Oh yeah, I was involved in the other di Sabah pertama kali state elections. But parliamentary election sudah masuk. Yes. Parliamentary election sudah last parliamentary election. Tapi sentimen dia lain, parliament and state. So dia memang begitu. Dia setiap kali pilihan raya dia memang ada sentimen macam tu. Ada penduduk yang melihat kalau pilihan raya kecil dia kata dia tidak mau keluar mengundi. Trend itu berlaku di Semenanjung Malaysia. Pilihan raya kecil, ramai tidak balik mengundi. Tetapi pilihan raya umum, 80%, over 70% akan kembali mengundi. Tetapi kita this is the first time the 18 years akan mengundi. But mereka telah mengundi pada pilihan raya umum yang lalu, pada the federal election. So saya rasa dia akan bertambah. Memang betul ada kajian-kajian sedemikian rupa, tetapi mungkin secara realitinya akan lebih ramai. Saya tengok kesedaran anak-anak muda, exposure mereka tentang apa yang berlaku di negara kita, di negara luar, di Nepal, di Bangladesh, sedikit kekacauan yang berlaku di Indonesia. Semua ini akan mengajar mereka, memberi kesedaran mereka tentang hak mereka untuk bersuara. Dan tentu sekali pilihan raya mengundi adalah merupakan ruang dan tempat bagi mereka untuk bersuara secara demokrasi. So kita akan tengok pilihan raya negeri kali ini. Saya rasa ramai akan keluar. Orang marah dengan air, dia tidak boleh diselesaikan melalui himpunan di jalanan. Kalau tidak puas hati dengan kerajaan, tukar kerajaan. Orang Sabah biasa tukar kerajaan. Berapa kerajaan sudah kita tukar? Kira paling demokrasi lah kita kan. Paling secara demokratik. Dia bukan himpunan, bukan disuruh turun macam di Nepal, rusuhan dan sebagainya. Tidak. Tetapi kita sudah biasa menukar kerajaan. Bagi kita tidak ada rasa kasihan terhadap pemimpin dan parti. Kalau mereka tidak kompeten, tidak layak, mereka tidak puas hati, rakyat ada hak untuk menukar kerajaan. Ya. Dan berlaku di Sabah. Sebab tu kita lebih kerap menukar kerajaan. Saya tengok orang muda sekarang bersedia. I know. Yeah. What do you think are going to be the issues yang betul-betul akan dibangkitkan dalam PRN ini? Dia kemarahan rakyat terhadap perkara-perkara berangkai, masalah infrastruktur, keseksaan, kegagalan kerajaan menangani, mengurus masalah yang sedia ada. Say what they want about blaming federal government, blaming whoever, whatever agency, is still at the end of the day orang akan nilai kerajaan memerintah itu. Yalah, kalau cakap federal government lambat, pegawai kerajaan, birokrasi,
dan sebagainya. Tetapi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, pastikan birokrasi itu dipermudahkan, pegawai kerajaan melaksanakan tugas dan sebagainya. Look at the Philippines now. Apa jadi dengan Philippines? Senate President resign, Dewan Rakyat Presiden resign because terlibat dengan projek yang tak wujud dan sebagainya. Orang marah, orang bangkit dan sebagainya. Semua ni orang muda nampak tiap-tiap hari TikTok. Orang tua di kampung saya pun tak ada sekolah pun tengok TikTok. Saya ditanya sama saya, itu macam mana ni, macam mana? Orang nampak bagaimana pengaruh media sosial sekarang. Saya ada kesedaran politik. Walaupun ada kajian-kajian sekarang ini menunjukkan anak-anak muda letih dan tidak akan mengundi. No. Tetapi at the end of the day, saya rasa mereka akan menggunakan hak demokrasi mereka untuk menyuarakan kehendak hati dan juga perasaan mereka selama ini terhadap kerajaan yang ada. Okay, so if sekiranya Perikatan Nasional, let's say because kita tahu Sabah punya politik ni sangat fluid, siapa-siapa pun boleh jadi kerajaan, kan? Well, let's just say anyone can become the government here in Sabah, okay? Yeah. Then sekiranya Perikatan Nasional menjadi part of a government, right? What are the things you are going Perikatan Nasional, concrete things that Perikatan Nasional are going to do di Sabah untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dan tentu sekali macam mana kita mau perbaiki dia? Tentu sekali mengurus masalah lebih baik daripada kerajaan yang ada sekarang. Dia mesti ada hubungan baik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Beside politik, kita mesti ada hubungan baik. Kenapa Langkawi maju? Just an island. Federal Labuan lagi dulu di Federal Territory kan, kemudian Langkawi. Kenapa Langkawi lebih maju? Because they have orang Kedah di sana duduk sebagai Perdana Menteri. Saya melihat perspektif yang itu. So Sabah ini perlu diurus dengan baik. Hasil bumi kekayaan Sabah ini perlu diurus dengan baik. Go on about the days kita mengurus kekayaan macam kita urus kayu balak sebelum ini. Tetapi ada pendekatan beyond that, lebih baru pendekatan. Bukan kerajaan bagi tanah kepada orang dan minta 15% dipulangkan kepada negeri. No, the kerajaan negeri mesti mewujudkan entiti bisnes yang lebih agresif untuk menentukan bahawa kekayaan negeri dapat dipulangkan sebaik-baiknya. Jadi itu kita cuma jumpa mineral sekali. The next time after mineral sudah habis, kita tidak dapat meraih kebaikan daripada itu. Tidak boleh. Jadi mental, pengurusan, pemikiran, cara pengurusan itu mesti diubah. Kita mesti ada bisnes yang entiti bisnes, badan bisnes, mengurus bisnes yang lebih baik. Macam Sarawak buat sekarang. Sabahan have to think that way. So PN akan buat itu. Kita akan buat perubahan-perubahan tentang pendekatan-pendekatan mengurus masalah, mengurus kekayaan negeri supaya kita akan dapat turunkan ini ke generasi yang akan datang. So will be better government. Better. Yeah. How many seats are PN are going? We're going to contest as many seats as possible. But Sabah ini unik. You look at Perikatan Nasional Pilihan Raya Negeri yang lalu. We only have 17 seats. 11 from Bersatu, 6 from STAH. And then we have MOU dengan PBS, another 7 seats. And Haji G become the Chief Minister. Secara prinsipnya, Bersatu menang 11 kursi. Tetapi Haji G boleh jadi Ketua Menteri. So Sabah is very unique, very dynamic, apapun boleh berlaku. Bersatu, PN, komponen kami di dalam Perikatan Nasional akan bertanding sebanyak kursi yang kami rasa kami kuat dan kami akan tawarkan PN ini sebagai the government dalam pilihan raya akan datang ini. Yeah, just now you mentioned about last time in 2020. Is it 2020? Yeah, 20. Yes, yeah. Bersatu, no, sorry, GRS was under Bersatu kan the time, right? Yeah. So I would like to bring us the conversation kepada ini kan. Selepas PRU 15, ramai pemimpin Sabah keluar Bersatu dan membentuk blok tempatan. But Datuk, you are still here in Bersatu kan? Yeah. Yeah, alright. Dan of course part of it is that demi keharmonian politik negeri, right? Okay. So ini ada antaranya adalah one of the points is again we have kita sudah discuss tadi, iaitu bukti Parti Persekutuan ini tidak faham nadi Sabah lah, okay? Dan apa ini? Yeah, basically that was the issue why and of course there are more issues I suppose, right? That suddenly, from Bersatu and then move to a GRS, one entity, right?
So that was one. That's one question. So maybe kita tengok, I would like to know why perhaps you are still in Bersatu. Why you're still in Bersatu? Okay. All right, that number one. And number two, I would like to ask this question. Okay. Since you are still in Bersatu. Now, I still remember in tahun 2018. Okay. We were very close to become a majority or component local based party, majority yalah warisan lah at that time kan. Dengan I still remember in 2018 when I stood in Kilo, antaranya perjanjian dengan of course Tun Mahathir at that time, right? And then with Bersatu, yang Bersatu tidak akan masuk di Sabah. Okay. And at that time I think you were still in UMNO, but then after that you join what do you call this? Bersatu, right? Yeah. Now I'm wondering, you as a Sabahan kan, you see I'm still in, saya ni sebenarnya kalau tanya saya lah Datuk, of course kita memang mau macam Sarawak local based party, but the reality is it is not going to it's not easy to be like that, right? Jadi persoalan saya ni, orang tanya saya dia bilang kenapa ini pemimpin-pemimpin ni tidak boleh bersatu untuk masuk dalam satu local based party. Okay, so everyone, you from UMNO, you went to Bersatu, and then some from Bersatu left Bersatu. Okay. Why did you all enter here? Okay, we all BN UMNO. Yeah, Haji was our boss. Okay. The former chief minister was the pengurusi UMNO Sabah. Oh, and then before that, don't forget the question again. Why did you still stay in Bersatu after that? Okay, kenapa saya masih Bersatu? Saya berhenti melompat parti. Okay, so back to the question tadi. Berhenti melompat parti. Kau tengok dia orang sekarang ni, dia kata berhentilah tukar kerajaan. Ini kalau kadis leader sekarang, dia berhenti tukar kerajaan. Okay. Dia lupa, patut dia berhenti melompat parti. Okay. Jangan marah orang tukar kerajaan, sepatutnya dia berhenti menukar parti. So I'm still Bersatu because I do believe. But why did you leave UMNO? Yeah, I believe in national politics. Saya percaya Sabah ini boleh diangkat lebih ke hadapan melalui hubungan baik dalam parti nasional. Saya melihat perbezaan antara kerajaan USNO, Berjaya, PBS dengan Barisan Nasional. So much kita laksanakan ketika kita jadi sebahagian daripada kerajaan pemimpin-pemimpin nasional di peringkat nasional, mengikuti parti nasional. So much. Kita tidak payah merayu banyak kali, tetapi banyak peruntukan yang turun. We cannot deny pembangunan Sabah dirancangkan ketika BN menjadi kerajaan. You see, I believe that should be continued. Okay lah, Sarawak konsep lokal. Okay, because dia orang memang lokal daripada dulu. Tapi UMNO tidak pernah masuk sana kan? Yeah, because dia orang lokal daripada dulu. Dia UMNO tidak masuk. Tapi kita kebandingkan antara kerajaan PP 9 tahun, kerajaan Berjaya 9 tahun, kerajaan BN yang 20 over tahun. So much we achieve. UMS kita achieve ketika itu. Parti-parti lain semua bercakap tentang pendidikan tinggi, mesti ada universiti di Sabah. Tetapi hanya direalisasikan ketika BN memerintah Sabah. You know why? Because kita sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Yang itu saya cakap konsepnya mesti dibezakan. Kita mau jadi pengubal dasar ataupun pelaksana dasar. You see, kita yang merancang ataupun kita yang melaksana. Being dalam kerajaan persekutuan, sebagian daripada kerajaan persekutuan, kati persekutuan, I do believe kita ada advantage untuk negeri kita. Kerana kita pengubal dasar, bukan pelaksana dasar. Okay, but why did you leave UMNO? That's the reason why. Why did I leave UMNO? Because saya ikut ketua saya. Haji G was the chairman. 23 ketua bahagian tinggalkan UMNO dan menyertai. I thought that is the best option untuk kita ketika itu. I thought because UMNO, Haji G bawa kita bersama-sama dengan semua kecuali 3 bahagian. Semua ikut Bersatu. Join Bersatu. Dia berhijrah berjamaah, dia bilang, kalau dia orang kawan-kawan saya di Semenanjung. Kita berhijrah secara berkelompok. Everybody bersama. Cuma Bung Mokhtar tak pergi, si Ayub Kak Sebakan di Sepanggar tak pergi. Ada beberapa orang tidak pergi ketua bahagian. The rest semua ikut Haji G. I thought that was the best option. Saya fikir ketika itu. Tetapi saya stay because saya kata, no. Ketika itu pun kita ikut secara berkumpulan. Sama-sama semua sekali. Tapi sekarang tak. Saya kata saya berhenti di sini. Mereka yang masih lagi belum berhenti berhijrah. Ya, belum berhenti berhijrah.
So yang itulah saya kata. Saya kenapa saya stay? Because saya believe. Saya melihat masa PBS local government, tetapi kita masa BN banyak kita capai. Saya wakil rakyat parlimen Barisan Nasional. Macam mana saya boleh jumpa Perdana Menteri minta peruntukan, tambahan peruntukan sana, tambahan peruntukan sini. Ya, masa kita kerajaan BN dulu duduk dalam kementerian sana, saya boleh buat bank. Berapa tahun saya minta bank untuk dilaksanakan di Pekan, di Beluran tidak dapat, tetapi bila saya jadi menteri dapat 2 bank. Saya melihat itu. Saya meraih kebaikan kerana keberadaan kita di dalam kumpulan besar di peringkat nasional. Itu konteks saya. Sebab itu saya kata, saya stoplah, berhentilah ikut semua kamu orang melompat. Kemudian dia orang pula ini pandai mengajar orang. Jangan lagi lah dia kata tukar kerajaan. No. Berhenti melompat. Rakyat akan berhenti tukar kerajaan kalau ada pemimpin yang kompeten, yang mampu mengangkat martabat negeri dengan lebih baik. Okay, so I think kalau daripada saya punya pandangan lah, Sabah ini satu saja, dia perlu satu kestabilan. Agree, betul. A very stable government. Yes. Because without a stable government, macam mana kita mau kasih selesaikan masalah? Satu, kalau ialah cerita dia melompat saja. Namun ada anti-hopping law, but there are still grey areas in the anti-hopping law. Yeah. You can be in a party but menyokong kepada satu pemimpin kan. So it's also happening in federal. Tapi bagaimanapun saya rasa isu PRN akan datang ini memang banyak. Tetapi apa yang saya lihat orang Sabah mau ini kan, kau kasih selesai lah bah kami punya isu ni, dia bilang. Exactly. Itu saya tu. Senang cerita. Betul. Itu selesai saya air. Jangan ganggu air. Kau kasih pasang elektrik lah, itu karan sana rumah saya, dia bilang. Ya, exactly, betul. Itu saja. Ya. Bukan dia cakap, parti lokal, parti nasional. No. Maybe ada. Ya, tidak saya we not deny, ada Datuk, ada. Dia memang diminimalkan sudah, dia ada, mesti ada. In fact kalau saya boleh tambah, isu etnik socio cultural ataupun etnik ini mungkin masih ada juga. Masih ada, tetapi masih ada. Dia tidak mempengaruhi politik. Itu kajian saya 1994 to 2018. Dia ada had waktu ketika dalam so ada thesis saya di USM. Saya dengar Joanne pun buat PhD. Yes, I'm doing my second year now di Baguslah. Unimas. Sekarang ramai pemimpin-pemimpin ini dia mau ada title DR di depan, ada yang mau jalan singkat, tiba-tiba ada PhD. Alamak, susah mau tabik kalau orang macam ni. What was your research methodology, Datuk? Tanya dia research methodology, tanya dia apa-apa, nanti dia tak boleh jawab. Saya tak ada hormat lah pemimpin yang nak naikkan martabat parti dengan menipu diri sendiri. Saya tengok ada yang rakan-rakan yang tiba-tiba ada PhD dari mana? Dari luar negara pula. Alamak, saya kata. Orang putih pun tidak lurus, macam mana boleh dapat PhD luar negara? Tak apalah. Dia tidak salah pun. Dari segi undang-undang tak salah pun, kecuali digunakan untuk memohon jawatan dan sebagainya untuk urusan rasmi. Tapi kalau untuk kepuasan diri sendiri tak salah ya. Kalau bilang itu hal masing-masing lah kan. Ya. Tapi bagaimanapun orang bilang bukan senang juga mau kasih selesai ini PhD. Lalu tunggu ada proses research and so forth kan, right? Okay. So panjang sudah ni. Yes. So Dato', last before we wrap it up, what do you hope for Sabah? I want the next government yang betul-betul prihatin terhadap rakyat, yang tidak berpolitik, kurang berpolitik, tapi mengurus kekayaan negeri dengan lebih baik. Berhentilah dia politik kayu balak, politik mineral sekarang ini, tetapi diurus kekayaan negeri dengan lebih baik. Tuhan memberi kita rezeki dan khazanah untuk pemimpin-pemimpin urus dengan baik, bangunkan negeri supaya bila habis khazanah ini, kita antara negeri yang kehadapan dan kedudukan yang lebih tinggi dari segi ekonomi. Bila kita bercakap tentang kestabilan politik, dia mesti dilihat dan diiring dengan peningkatan ekonomi rakyat, keselesaan hidup rakyat, kesenangan dan sebagainya yang dimiliki oleh rakyat. Anak-anak muda yang berpeluang melanjutkan pelajar pendidikan, balik dengan ada peluang pekerjaan ataupun ada peluang perniagaan untuk mereka memulakan kehidupan. Semua ini perlu
diurus dengan baik oleh kerajaan akan datang. So orang Sabah sekarang memang saya katakan bijak dari dulu, tetapi sekarang ni lagi bijak, lagi pandai dan tahu menilai yang terbaik untuk mereka. Jadi siapa saja berada di kerajaan akan berhadapan dengan cabaran anak muda, desakan anak muda untuk melaksanakan yang terbaik. Kita berhenti untuk bercakap perkara-perkara retorik di belakang yang tidak menguntungkan kita, memberi manfaat kita secara jangka masa panjang. Kita harus berhenti bercakap perkara kecil, tapi melihat masalah, melihat peluang, melihat perkara-perkara politik dalam perspektif dan agenda yang lebih besar. Saya itu yang saya nak lihat. Satu lagi soalan cepu Mas. Mau tanding kah Dun ni? Saya belum buat keputusan. Dan akan dibuat oleh parti nanti. Tunggu cuaca baik lah kan? Tunggu cuaca baik bilang Haji Ji. Tunggu cuaca terang. Okey, terima kasih Datuk. Thank you very much. Kerana bersama kami di Smart Talk Sabah. Jadi semoga perbualan hari ini dapat memberikan panduan dan manfaat dan juga nilai kepada rakyat menjelang PRN Sabah yang akan datang. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami dalam episod kali ini di Smart Talk Sabah, dan jangan lupa untuk langgani di semua sosial media kami. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Sabah Cakap, Malaysia Dengar.